Salam sejahtera dan salam sejahtera sayang, bersama saya Janet Bennett. Berita utama, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berangkat pulang ke Melaka pada Jumaat selepas mengadakan lawatan rasmi selama sehari di Sarawak. Keberangkatan tiba Seri Paduka berdua di lapangan terbang antarabangsa Kuching disambut oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Pehin Sri Tun Taib Mahmud serta isteri Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurti Taib. Turut hadir adalah Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg, Timbalan Premier Sarawak Datuk Sri Dr. Sim Kui Hian, Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Sri Dr. Stephen Rudi Utom, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Ahmad Jaol Samion, Setiausaha Persekutuan Sarawak Datuk Amir Omar serta tetamu-tetamu kehormat yang lain. Seri Paduka Baginda berdua berangkat tiba ke Kuching pada Khamis dan telah berkenan mencuma duli ke Bazar Ramadan Satok pada sebelah petang di mana Seri Paduka berdua berkesempatan membeli juadah berpuasa berupa makanan tempatan Sarawak. Pada sebelah malam, Seri Paduka berdua berkenan mencuma duli ke majlis berbuka puasa dan solat maghrib berjemaah di Masjid Jamek Negeri Sarawak. Pada majlis tersebut, Seri Paduka berdua turut berkenan mengurniakan sumbangan kepada 30 penerima golongan asnaf. Laporan seterusnya mengenai kekurangan parkir di Hospital Bintulu yang diberi perhatian oleh pihak kerajaan. Timbalan Premier Sarawak Datuk Sri Dr. Sim Kui Hian berkata, beliau berharap isu tersebut dapat diselesaikan bagi kemudahan penduduk setempat. Menurutnya, untuk mengatasinya, Ahli Lembaga Pelawat Hospital Bintulu yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming mengemukakan cadangan membina 205 ruang parkir dengan kos tambahan berjumlah RM500,000. And it is a very worthwhile project, and it reflects that our YB Johnny Pang really on the ground address issues that the people wants us to address, and so 200 additional 205 car parks at a cost of about another $500,000. This is and Bintulu is such a fast. Rapid development area, is a major industry town for Sarawak, for Malaysia, and they really need to have all these additional, not only additional car park but also additional facilities. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Pusat Khidmat SUPP Dun Tanjung Batu Bintulu pada Khamis. Tambahnya, beliau akan berbincang dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak berkenaan cadangan itu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Sim yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak memberitahu kedua-dua projek di Sungai Sebiu dan Tanjung Batu bagi mengatasi masalah banjir memerlukan kos sebanyak RM60.9 juta. So that project required another 6.9 million, about that, roughly around that. And so we will try to find funding, try to find money to start that project, which is very important because the people has been suffering for more than 20 years, yeah. And also this type of project, because it's next to the sea, we also have to take into consideration about the rise of water level, the rise of sea level into consideration, yeah. Berikut pula, Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak dan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS telah mementerai memorandum persefahaman MOU bagi memacu pembangunan industri bekalan air di negeri ini. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi berkata, ia adalah untuk mempercepatkan pembangunan industri bekalan air sekaligus menambah baik penyampaian perkhidmatan bekalan air di Sarawak. Jelasnya, menerusi MOU berkenaan, ia dapat memanfaatkan kepakaran yang ada di UNIMAS termasuk melatih tenaga kerja yang diperlukan dalam industri itu. So, this is one of the areas we feel that we can utilize the expertise available at UNIMAS. So, since they have the expertise, especially if we look at their video presentation, they have water center. Drawn from all the multidisciplines they have in the university. So we hope that would be one of our
resources to train our workforce, especially pipe fitters, main layers that are very important in water supply industry. Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas menyempurnakan majlis menandatangani MOU antara UNIMAS dengan Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak di Arena Gemilang Deta Putra UNIMAS pada Khamis. Turut hadir Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Utiliti Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Telekomunikasi Datuk Liwan Lagang dan Naib Chancellor Penyelidikan UNIMAS Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadin Suaidi. Datuk Julahi menambah MOU kali ini merupakan peristiwa penting bagi rancangan pelaksanaan projek bekalan air di bawah rancangan Malaysia ke-12 selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Sehubungan itu, beliau turut berharap kerjasama aktif tersebut membuahkan hasil dan bermanfaat kepada kedua belah pihak bagi meningkatkan produktiviti, kecekapan dan penyampaian perkhidmatan bekalan air. Sementara itu, projek Bina Baru Ruang Lega Surau Ashrafi, program perumahan rakyat PPR Lambe Sungai Rait kini telah siap sepenuhnya. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Dr. Ripin Lamat berkata, projek berkenaan merupakan di bawah projek transformasi luar bandar RTP dengan kos RM100,000. Ruang lega tu, yalah, saya pun langgar tadi, RM100,000. Si sangkanya sebesar macam tu. Jadi terima kasihlah kepada kontraktor yang mula, ada kontraktor datang sini. Terima kasihlah. Sebenarnya Ustaz asalnya dari situ aja, right? Ke atas. Jadi itu totally baru dengan kos RM100,000 ya, saya rasa boleh tahanlah kontraktor yang mula. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian Bina Baru Ruang Lega Surau Ashrafi PPR Lambe Sungai Rait pada Khamis. Sementara itu, Dr. Ripin Lamat yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Lambir berkata, dengan siapnya Surau Ashrafi, ia akan memberi keselesaan kepada penduduk menunaikan ibadat dan menjalankan aktiviti keagamaan. Dalam pada itu, beliau berharap status surau itu dapat dinaik taraf kepada masjid untuk menjadikan rumah ibadat ini lebih besar fungsinya. Berikut pula, penganjuran program ziarah UKAS Semarak Ramadan 2022 membolehkan masyarakat setempat bertemu dengan wakil rakyat kawasan dengan lebih dekat lagi. Timbalan Menteri di Pejabat Premier Sarawak Bureau Immigration dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala berkata, ini juga membolehkan wakil rakyat turun padang dan melihat sendiri perkembangan kampung serta projek di kawasan. Dalam pada itu, katanya ia juga menjadi satu medium untuk penduduk mengenali agensi Kerajaan Sarawak iaitu Unit Komunikasi dan Penerangan Sarawak UKAS yang bertindak menyebar luas dan menyampaikan berita tepat yang berlaku di negeri ini. Beliau berkata demikian semasa berucap menyampaikan sumbangan Ramadan kepada penerima di Kampung Seberang Lubuk Nibong, Marudi pada Khamis. Kampung Seberang Lubuk Nibong yang dihuni 16 keluarga merupakan satu-satunya perkampungan masyarakat Melayu di Dewan Undangan Negeri Mulu. Dalam majlis itu, Datuk Gerawat Gala yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Mulu turut menyampaikan geran projek kecil luar bandar MRP dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM106,000. Berita seterusnya di Serian dengan Ketua Kampung disaran mewujudkan pangkalan data yang mengumpulkan butiran penduduk di kampung masing-masing. Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Roland Sagahwi In memberitahu hal ini adalah untuk memudahkan sebarang urusan di peringkat kampung. Jelasnya ia juga secara tidak langsung memudahkan tadbir urus di peringkat daerah terutama sekiranya berlaku bencana atau keperluan lain yang perlukan data penduduk pada kadar segera. Beliau berkata demikian dalam majlis penyampaian sijil pelanjutan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK bahagian Serian tahun 2022 di Pejabat Residen Serian. Pada majlis tersebut, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Tarat telah menyerahkan sijil pelanjutan perkhidmatan kepada 8 orang KMKK. Di Lawas pula, Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia Datuk Henry Sum Agong memaklumkan kadar vaksinasi di Parlimen berkenaan masih rendah apabila lebih 9,000 penduduk masih belum mendapatkan vaksinasi dos penggalak. Menurutnya, kerajaan terus menggalakkan masyarakat mendapatkan vaksinasi untuk melindungi diri dan orang lain daripada dijangkiti COVID-19. Berucap ringkas dalam majlis berbuka puasa bersama rakyat di Kampung Panggi Lawas, beliau yang juga ahli Parlimen Lawas mengingatkan masyarakat untuk terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan.
Dalam majlis itu juga, Unit Komunikasi dan Penerangan Sarawak UKAS turut menyerahkan sumbangan kepada penerima menerusi program ziarah UKAS yang disampaikan Datuk Henry Sung. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Terus patuhi SOP, anda masih berisiko terkena jangkitan COVID-19 walaupun sudah divaksinasi. Salam UKAS.